Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sambungan bagi video yang anak-anak pelajar tengok tadi. Ustaz nak tambah sedikit mengenai tentang isi kandungan. Isi kandungan. Okey. Kita ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil dan akhir sekali ialah Al-Quran. Jadi Ustaz nak tambah sikit je pasal isi kandungan dia. Jadi kita tengok. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur seperti yang anak-anak pelajar tengok, diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Kibti. Apa yang ada dalam kitab Zabur ni? Kitab Zabur ni dia menunjuk, dia bicarakan apa yang ada dalam kitab tu ialah yang pertama, petua. Petua. Doa, zikir, nasihat dan peringatan. Petua, doa, zikir, nasihat dan peringatan. Okey, itu untuk Zabur. Untuk Taurat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani. Okey, apa yang dia cerita dalam kitab Taurat ni? Yang pertama, dia cakap pasal syariah, akidah yang benar serta iktiqad yang betul. Syariat, akidah yang benar serta iktiqad yang betul. Maksudnya dia berbicara tentang akidah. Akidah kita. Okey. Yang kedua, dia kata menyebut tentang Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat ni dia menyebut, dia cerita tentang Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey. Seterusnya kita tengok kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Syriani. Okey, apa isi kandungan kitab Injil ni? Okey, yang pertama dia kata mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mengajar manusia kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandungi wahyu-wahyu Allah yang mana mengajar manusia supaya duduk di jalan Allah, beriman kepada Allah. Macam tu. Wahyu Allah ni seperti kita tahu, banyaklah wahyu-wahyu Allah ni pada zaman dahulu kan. Jadi dia kumpul-kumpulkan untuk dia jadikan dalam satu kitab, iaitu kitab Injil, untuk mengajar manusia ni kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, untuk menyebut tentang Rasul yang terakhir. Sama juga macam kitab Taurat, dia juga menyebut tentang Rasul yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Okey. Seterusnya kita tengok kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir iaitu Al-Quran. Okey, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Apa yang ada dalam kandungan ni? Jom kita tengok. Yang pertama dia cakap ada 114 surah. 114 surah dan 30 juzuk yang meliputi perkara-perkara berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Okey, ingat surah ada 114, juzuk ada 30. Lepas tu dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Banyaklah perkara-perkara dalam tu. Okey. Yang kedua, dia cakap panduan kepada manusia sepanjang zaman hingga ke hari kiamat. Maksudnya kita guna Al-Quran ni daripada zaman dulu sampailah ke akhir zaman, sampailah kiamat, boleh diguna pakai. Macam tu. Yang ketiga, diturunkan di Mekah dan Madinah secara berperingkat. Al-Quran ni diturunkan di Mekah dan juga di Madinah secara berperingkat. Maksudnya bukanlah diturunkan tu jatuh pom sedebuk tu, macam tu bukan. Secara berperingkat. Maksudnya pada zaman dahulu, kalau ada sesuatu peristiwa yang berlaku,
dan Nabi Muhammad SAW minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan turunkan wahyu dalam berbentuk ayat Al-Quran yang mana untuk menceritakan kisah tersebut. Macam tu. Okay, yang terakhir, penutup segala kitab. Maksudnya Al-Quran dah last kitab. Tak ada dah kitab-kitab lain. Okay, kalau ada jumpa kitab lain selain daripada, maksudnya selain daripada Zabur, Injil, Taurat dengan Al-Quran ni, tu bukanlah kitab yang sahih yang boleh diguna pakai. Sebab Al-Quran ialah penutup segala kitab. Okey? Tengok sikit nota dekat bawah ni. Dia kata tujuan kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi petunjuk kepada umat manusia jalan dan cara hidup yang betul. Kitab-kitab ni diturunkan bukan saja-saja, bukan hanya untuk sebagai mukjizat, tapi untuk membimbing manusia untuk hidup di atas muka bumi ni supaya dengan cara hidup yang betul. Tidaklah di cara hidup itu salah, mensyirikkan Allah ke, buat banyak dosa ke, macam tu. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.